Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraina Tira binti Bidi dari PSMP PK2 Jun 2018 bersama dengan partner saya Amirah Nur Aisyah dalam pembentangan agama Islam yang bertajuk Pendidikan kepada Kanak-kanak menurut Islam dalam konteks Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama sekali kita pergi ke definisi. Definisi pendidikan awal kanak-kanak ni dapat dari segi Islam boleh dilihat pada ayat Al-Quran, iaitu ayat 58 dan 59 dari surah An-Nur. Allah berfirman, mafhumnya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, iaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 aurat bagi kamu, tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Daripada ayat tu kita dapat rumuskan perbezaan kewajipan, yang mana pada peringkat pertama ni, kanak-kanak yang belum baligh mesti dididik dan disuruh oleh orang dewasa untuk meminta izin sebelum masuk bilik orang dewasa pada waktu-waktu yang tertentu. Pada peringkat kedua, setelah mencapai usia baligh ni, seperti mereka wajib meminta izin pada setiap waktu seperti orang-orang dewasa yang diarahkan berbuat demikian tanpa pengecualian waktu. Jadi maksudnya dekat ayat-ayat dekat sini, pendidikan untuk kanak-kanak ni bermaksudnya bermula dari awal, maksudnya sebelum baligh dan ketika baligh, di mana orang sekeliling perlulah mendidik kanak-kanak ni mengikut panduan Islam. Dan orang-orang di sekeliling ni adalah seperti ibu bapa, guru-guru yang dah besar yang boleh mendidik mereka. Assalamualaikum. Seterusnya, pendidikan berasaskan tauhid dapat dibagikan kepada 5 aspek. Aspek pertama iaitu dari segi rohani, yang mana merangkumi akidah, ibadah dan juga adab. Aspek kedua ialah aspek akal ataupun aspek intelektual. Yang ketiga, aspek jasmani. Yang keempat, aspek emosi, dan juga yang terakhir, aspek sosial. Jadi, saya akan menerangkan bagaimana pendidikan berasaskan tauhid dapat dikaitkan dari aspek rohani yang meliputi pendidikan akidah, pendidikan ibadah dan juga pendidikan adab dalam konteks kanak-kanak menurut Islam. Manusia dilahirkan dalam keadaan yang suci, bersih dan tidak mengetahui apa-apa. Pendidikan awal adalah sangat penting untuk mencorakkan kehidupan seseorang kanak-kanak itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Maka ibu bapanya lah yang mencorakkannya atau menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa setiap kanak-kanak. Jadi bagaimana pendidikan akidah kepada kanak-kanak ini boleh diterapkan oleh kita sebagai seorang guru? Yang pertama ialah mendidik akidah anak-anak dengan cara mengajar mereka melafazkan dan memahami maksud Qul huwallahu ahad seperti mana dalam surah Al-Ikhlas. Dan kalimat tersebut boleh menjadi tunjang kepada akidah Islam. Jadinya kita sebagai guru, ataupun tak kira kita ni sebagai guru ke ataupun ustazah sekalipun, maksudnya kita memang boleh menerapkan unsur keagamaan melalui surah Al-Ikhlas sebagai contohnya lah kepada kanak-kanak. Cara yang kedua ialah guru boleh memaparkan kisah-kisah Nabi dan para sahabat memupuk kasih sayang kepada Rasulullah SAW dalam jiwa kanak-kanak supaya sunnah baginda ni dapat diamalkan sepanjang masa. Yang ketiga ialah guru boleh memperkenalkan keesaan Allah SWT dengan menceritakan kekuasaan Allah dan kasih sayangnya
kepada makhluk ciptaannya seperti tumbuh-tumbuhan, alam sumber yang lain, kejadian siang dan malam, terbenam dan tenggelamnya matahari. Jadi guru ni macam mana menerapkan pendidikan kepada kanak-kanak dalam untuk terapkan unsur-unsur akidah dengan memperlihatkan contoh-contoh di sekeliling. Okeylah, seterusnya pendidikan ibadah kepada kanak-kanak. Kita kena faham ya, ibadah ini merupakan satu pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah SWT kerana segala urusan dunia dan dengan akhirat bersumberkan petunjuk dan ajaran Allah SWT semata-mata. Jadi ibadah ni mestilah dilaksanakan dengan dua syarat. Yang pertama ialah ikhlas lillahi ta'ala kerana Allah SWT dan juga selaras dengan kehendak syariah. Jadi bagaimana contoh pendidikan kepada kanak-kanak boleh dilakukan kita sebagai seorang guru ataupun ibu bapa dengan contoh mengajar kanak-kanak ini dengan amalan semasa makan. Sebelum makan iaitu membacakan doa makan dan juga semasa makan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud janganlah kamu makan menggunakan tangan kiri kerana sesungguhnya syaitan makan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi perbuatan ini harus dijadikan sebagai satu ibadah apabila diterapkan kepada kanak-kanak dengan syarat dan niat untuk dapatkan redha Allah SWT dan juga bukan untuk memuaskan nafsu semata-mata. Jadinya amalan contoh penerapan bagaimana sunnah Rasulullah SAW menggunakan tangan kanan semasa makan merupakan satu amalan paling terdekatlah dalam kehidupan seharian bagi kanak-kanak. Jadi insya-Allah budak-budak ni dia akan mudah praktikkan dengan contoh-contoh yang mereka sendiri boleh amalkan dalam kehidupan seharian. Okay, seterusnya ialah pendidikan akhlak. Akhlak ni intipati bagi ibadah. Tanpa akhlak ibadah hanyalah gerak-geri dan adat resam tanpa sebarang faedah. Menurut Al-Quran, antara beberapa akhlak mulia menyampaikan amanah, istiqamah, mendamaikan perselisihan, bertaubat, sedekah, mendahulukan kepentingan orang lain, menyempurnakan timbangan dan lain-lain. Okey, sebagai contohnya hubungan antara anak dan kedua ibu bapa. Dekat bawah ada menjelaskan ayat yang berkaitan dengan contoh di atas. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Jadi untuk pendidikan akhlak ni maksudnya yang pertama adalah hubungan dari segi hubungan antara anak dan ibu bapa. Anak perlulah hormat ibu bapa dan bayangkan sedangkan perkataan pun dah tak boleh dalam Islam. Okey, dan seterusnya mematuhi suruhannya dan rasulnya serta meninggalkan larangannya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Sifat amanah ni perlu diajarlah dari murid atau kanak-kanak sejak dari kecil. Seterusnya tuntutan menjaga adab berbicara. Okey, kalau dalam pendidikan akhlak dan Islam sangatlah dituntut untuk menjaga adab ketika kita bercakap. Dan bersederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Jadi maksudnya kat sini guru perlu menunjukkan personaliti yang unggul supaya murid boleh jadi ikutan lah. Maksudnya guru sendiri perlu menunjukkan cara percakapan yang betul, dan guru tu sendiri perlu mementingkan aspek ketika mengajar. Aspek yang penting ialah cara berbicara, tak semestinya antara guru, maksudnya dengan rakan-rakan. Seterusnya kita pergi ke pendidikan intelektual, iaitu akli.
Okey, dalam Islam itu sangatlah mementingkan ilmu pengetahuan. Okey, kita boleh tengok semasa Rasulullah SAW menerima wahyu, iaitu wahyu yang pertama, di mana wahyu tersebut merupakan surah Al-A'la ayat 1 hingga 5, yang di mana menyuruh umat Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Okey. Seperti yang kita tahu, orang yang berilmu dan orang yang jahil sangatlah berbeza, sangatlah tak sama personalitinya. Okey, yang ni boleh dilihat dalam surah Al-Zumar ayat 9. Allah berfirman, maksudnya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi bermaksud tak samalah. Maksudnya bila seseorang itu mempunyai ilmu, cara tindakan dalam membuat sesuatu keputusan pun berbeza. Okey. Jadi peringkat perkembangan intelektual untuk kanak-kanak ni, peringkat pertama, pendidikan bercorak rohani semasa anak berada dalam kandungan lagi. Ni Islam, maksudnya bukannya lepas beranak, lepas melahirkan anak baru kena didik. Tak, sebenarnya dari perut, bukan dari perut sebenarnya dari diri kita sendiri lagi. Sebelum kita mengandung lagi, kita perlu mendidik diri kita, dan apatah lagi bila sedang mengandungkan anak tersebut. So, peringkat kedua, kanak-kanak sejak lahir hingga umur 5 tahun diberi pendidikan dari sudut rohani, jasmani, disusukan dengan susu ibu dan membimbing tingkah laku mereka. Dan ketika waktu usia umur 5 tahun ni, kanak-kanak sangatlah, nak katanya mereka punya macam mana, waktu tu merupakan waktu yang diorang absorb, diorang macam sponge. Maksudnya apa yang diorang lihat, diorang akan terus masuk sebab time tu masih fresh. Okay. So yang seterusnya, peringkat ketiga, pemikiran kanak-kanak yang memayis boleh mencapai perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu asas. Guru perlu menyampaikan perkataan ilmu asas tentang fardu ain. Masa ni penting sangat penekanan oleh guru, ibu bapa sendiri dari segi fardu ain yang wajib solat 5 waktu. Masa ni lah didik, masa ni lah nak marah mereka untuk jaga solat dan lain-lain, nanti puasa dan sebagainya. Peringkat keempat, kanak-kanak telah berakal dengan sempurna sehingga boleh menguasai ilmu asas tersebut. Dan peringkat yang terakhir, kanak-kanak yang remaja boleh menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah dengan baik. Okey. Seterusnya, kanak-kanak juga berhak mendapat pendidikan fizikal kerana kekuatan fizikal amat diperlukan untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan juga berjihad di jalan Allah. Dan keperluan fizikal dalam pendidikan kepada kanak-kanak ini boleh direalisasikan menerusi peranan ibu bapa dan juga guru. Sebagai seorang guru, bagaimana keperluan perkembangan fizikal melalui pendidikan boleh diberikan kepada kanak-kanak ialah dengan cara melatih fizikal mereka dengan teknik yang betul. Contohnya guru pendidikan jasmani sewaktu PJ, ataupun guru sendiri, ataupun mana-mana guru dan pelbagai subjek boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan melaksanakan aktiviti berunsurkan aktiviti fizikal. Contohnya pembelajaran melalui aktiviti bermain. Dan perkembangan fizikal dalam menerusi aktiviti fizikal yang menarik kepada kanak-kanak boleh membantu pada pertumbuhan dan juga perkembangan motor kasar dan motor halus kanak-kanak. Jadi yang mana kanak-kanak boleh berkembang dengan sihatlah. Dan ini juga sebagaimana dalam firman Allah SWT ayat 12 dalam surah Yusuf, biarkan dia pergi bersama-sama esok supaya ia bersukaria, makan minum dan bermain-main dengan bebasnya, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jadinya keperluan pada perkembangan fizikal kepada kanak-kanak sangatlah digalakkan dalam Islam. Okey, kepada ibu bapa sebenarnya disarankan untuk memenuhi keperluan makanan yang halal dan berkhasiat kepada anak-anak sebagaimana firman Allah SWT dalam surah
Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh yang terang nyata bagi kamu. Jadi bermaksud ibu bapa dan ibu bapa lah terutamanya di rumah perlu menyediakan makanan yang boleh membantu perkembangan minda anak-anak dengan memberi makanan yang bagus, seperti kismis contohnya, dan juga mengelakkan daripada memberi makanan ringan kepada anak-anak. Jadinya makanan yang halal ni sebenarnya sebagai benteng kepada anak-anak daripada terjebak dengan amalan-amalan syaitan dan juga makanan yang tak berkhasiat lain. Jadinya jelaslah, maksudnya kalau anak-anak ni perlu diberikan dengan makanan yang baik, yang berkhasiat dan yang boleh menyihatkan tubuh badan bagi keperluan fizikal anak-anak. Okey, seterusnya, kanak-kanak juga perlu dididik oleh ibu bapa dan guru dalam menangani emosi seperti bersabar, menenangkan perasaan kasih sayang dan juga bertanggungjawab. Jadi umpamanya dalam ayat Al-Quran dia memaparkan nasihat Luqman kepada anaknya yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itulah adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Jadi nasihat Luqman ni kita boleh ambil dan praktikkan dalam kehidupan seharian melalui peranan guru. Sebenarnya guru untuk menanamkan pendidikan emosi, bagaimana pendidikan emosi kepada kanak-kanak ni boleh dilaksanakan ialah guru mestilah menanamkan nilai-nilai murni sepanjang melaksanakan PDP. Contohnya, nilai murni seperti bekerjasama, prihatin, kesungguhan dan juga bersabar untuk melaksanakan tugasan tersebut. Jadinya kesan daripada amalan murni yang diterapkan dalam diri kanak-kanak ni, kanak-kanak boleh berkembang dengan emosi yang stabil dan juga menjadi seorang umat manusia. Dari aspek sosial pula, pendidikan sosial kepada kanak-kanak kita boleh lihat melalui firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 33, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin, jiran tetangga yang terdekat dan jiran tetangga yang jauh, dan akan sejawat orang musafir yang terlantar, jiran tetangga orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Jadi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan diri. Jadinya Al-Quran jelas ada di sini menggalakkan kita untuk hidup bermasyarakat, berkenal-kenalan dan berbuat baik sama anggota masyarakat. Jadinya kepada kanak-kanak, pendidikan dalam aspek sosial ni boleh diberikan kepada kanak-kanak dengan cara guru ni mengajar kanak-kanak untuk libatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, dan juga boleh libatkan golongan di luar sekolah untuk turut sama-sama bekerjasama bagi pendidikan kepada kanak-kanak. Okey, jadi melalui semua penerangan yang telah diterangkan tentang pendidikan berdasarkan tauhid, dapat kita keluarkan beberapa kepentingan lah. Okay, jadi kepentingan pertama ialah mempraktikkan amalan mahmudah dan jauhi sikap mazmumah. Yang kedua, membina sikap berdisiplin di dalam diri kanak-kanak. Yang ketiga, membina sikap yang berakhlak. Yang keempat, melahirkan individu yang berpengetahuan. Yang kelima, menjamin kesihatan fizikal. Dan yang terakhir ialah bersosial mengikut keperluan dan kesesuaian. Jadi, yang pertama, mempraktikkan amalan mahmudah dan jauhi sikap mazmumah. Poin yang pertama ini berdasarkan poin pendidikan akidah. Kat sini penerangannya, demi jiwa dan kesempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sungguh telah berbahagia orang yang menyucikannya dan kecewa orang yang menodainya. Surah Asy-Syams ayat 7. Maksudnya kat sini, bila guru tu mempraktikkan pendidikan untuk kanak-kanak berdasarkan Islam,
dan berpegang pada konsep tauhid. Jadi kesan dia, murid-murid atau kanak-kanak ni akan mempraktikkan amalan memudah dan mazmum dan menjauhi sikap mazmumah. Contohnya sentiasa menolong rakan-rakan yang memerlukan pertolongan, sayang menyayangi antara satu sama lain, tidak bergaduh dengan rakan walaupun berlainan bangsa dan yang sama bangsa. Dapat belajar untuk sabar dalam menunggu giliran ketika beratur di kantin, contohnya situasi di sekolah. Jadi inilah kepentingan yang pertama. Maksudnya apabila murid atau kanak-kanak tu dibekalkan dengan pengajaran akidah, mereka akan cuba membuat perkara kebaikan daripada perkara yang keburukan. Okey, untuk seterusnya, membina sikap berdisiplin di dalam diri. Okey, poin yang kedua ni boleh dikaitkan dengan pendidikan ibadah. Kenapa pendidikan ibadah? Sebab pendidikan yang berteraskan ilmu tauhid akan membina sifat disiplin dari diri kanak-kanak. Contoh apabila ajar solat 5 waktu. Okey, kenapa berdisiplin? Sebab solat 5 waktu ni kan ada waktu-waktu. Waktu subuh pada pukul berapa, zuhur pukul berapa, asar pukul berapa. Jadi bila kita ajar mereka ni beribadah, mereka akan lebih alert dan peka tentang masa dan lebih berdisiplin lah. Atau contoh lainnya, puasa pun ada timing, melibatkan waktu. Okey. Dan uraiannya lagi, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Maksudnya dekat sini surah An-Nisa ayat 103, waktu atau masa adalah perkara yang sangat penting di dalam solat. Okey. Jadi kita nampaklah dari solat tu sebenarnya mengajar kita untuk berdisiplin. Jadi membina sikap berdisiplin dalam diri murid atau kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, kebaikan ataupun kepentingan pendidikan kepada kanak-kanak menurut Islam ialah dapat membina sikap yang berakhlak. Okey, bagaimana sikap yang berakhlak ini boleh dibina, iaitu hubungan antara anak dan kedua ibu bapa. Apabila anak-anak ni diajar untuk berbuat baik kepada ibu bapa sepanjang masa. Seterusnya, hormat menghormati. Jadinya dengan sikap yang telah diterapkan daripada ibu bapa dan juga guru, boleh menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan juga boleh membentuk anak yang berjiwa ataupun yang berakhlak mulia. Dan juga termasuklah sikap berakhlak mulia antara setiap individu. Contohnya amalan menyayangi antara satu sama lain. Dan juga sikap yang berakhlak mulia dalam kalangan kanak-kanak melalui tuntutan menjaga adab berbicara. Jadinya kanak-kanak yang kita telah terapkan dengan sikap akhlak yang mulia ni boleh pandai berbicara dengan intonasi yang bagus, dengan intonasi yang hormat, lemah lembut dan sebagainya. Kepentingan seterusnya ialah boleh melahirkan individu berpengetahuan. Kanak-kanak yang berpengetahuan ini adalah kanak-kanak yang bijak dalam membuat keputusan, yang mempunyai pengetahuan yang kukuh, dapat membanding bezakan antara yang baik dan yang buruk dan juga dapat bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Jadinya bila kanak-kanak yang telah kita terapkan dengan kemahiran berfikir yang tinggi, boleh melahirkan individu kanak-kanak yang sangat berpengetahuan dan boleh berbakti dalam pelbagai aspek kepada ibu bapa, kepada guru, kepada keluarga, kepada masyarakat dan juga akhirnya kepada negara. Okey, seterusnya menjamin kesihatan fizikal. Jadi kepentingan untuk pendidikan kanak-kanak berdasarkan konsep tauhid ni untuk menjamin kesihatan fizikal. Maksudnya bila kanak-kanak tu diajarkan untuk menjaga kesihatan dari segi pemakanan, dari segi kebersihan dan sebagainya, kanak-kanak ni bolehlah sertai acara macam sukan nikah ataupun acara-acara sukan yang lain di sekolah, menjaga kesihatan tulang, dapat menjaga kesihatan tulang, otot untuk kanak-kanak. Jadi bila kesihatan ni dijaga, kanak-kanak pun dapat bergerak dan maksudnya melakukan aktiviti fizikal seperti biasa. Dan seterusnya dapat mengelakkan berlakunya jangkitan penyakit kronik.
Okay, sekarang ni untuk zaman moden macam ni, kanak-kanak pun boleh terkena penyakit kronik macam jantung, kencing manis. Bukan orang tua sahaja, orang yang berumur sahaja. Okay. Dan poin yang terakhir, untuk kepentingan pembelajaran kanak-kanak untuk kanak-kanak berdasarkan konsep tauhid ialah kepentingannya kanak-kanak ni akan bersosial mengikut kesesuaian. Jadi dari situ kanak-kanak ni bila bergaul, bila dari kecil dah diterapkan cara pergaulan yang betul, mereka akan bersosial dengan cara yang betul lah. Maksudnya mungkin bersosial untuk ada keperluan seperti buat kerja sekolah ataupun kerja kumpulan dan sebagainya. Dapat bersosial dengan kanak-kanakan, macam tak kekok dan bukan maksudnya macam mana? Maksudnya tidak akan memilih untuk bersendirian, akan bergaul dengan kawan-kawan. Dan bila pembelajaran bersosial ni diterapkan, dapat membantu kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan baik lah. Jadi itu sahaja untuk pembentangan saya dan juga partner saya, Nuraini Natira, tentang pendidikan kanak-kanak menurut Islam berdasarkan tauhid, konsep tauhid dan kepentingannya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.